Pasal beberapa rakaman video memaparkan tercahan oleh NGO Rakyat Malaysia terhadap premis-premis dan kawasan peniaga warga asing namun telah dihalang. Semalam, Presiden Nambikai Malaysia Datuk Khalil Vana telah membuat tercahan ke sebuah pasaraya di mana difahamkan terdapat lambakan warga asing berniaga di dalam pasaraya terbabit. Menerusi rakaman yang dikongsikan, kelihatan beberapa orang polis bantuan di pasaraya itu menghalang Datuk Khalil Vana untuk membuat liputan di dalam pasaraya tersebut. Bukan itu saja, malah beliau diarahkan untuk berjumpa dengan pihak pengurusan pasaraya serta menulis surat permohonan untuk masuk ke pasaraya itu. Berikut adalah rakaman video di lokasi tercahan. Dari pihak luar untuk buat dalam mall kena minta kebenaran daripada pihak pengurusan. So, cik ada kebenaran daripada pihak pengurusan? Saya orang Malaysia. Saya tahu. Masuk mall tak payah kebenaran siapa-siapa. Ini kawasan persendirian. Macam saya macam okeylah contoh. Tak apa. Nah, sekarang macam ni, simple. You bagi tahu manajemen, kita jumpa manajemen. Sekarang dia Okey. datang dulu. Okey? You jumpa manajemen. Orang, cik kena ketuk. Ini bukan rumah orang. Ini rumah saya. Ini kawasan kalau saya masuk. Ini kawasan saya bekerja. Itulah tengok. Orang Malaysia kecil ni menjadi dalang kepada mereka lah. Ini bukan dalang, ini sungguh sedih lah. Kini bukan kawasan larangan. Kalau cik kata pergi office, kita boleh masuk office, tak ada mat. Tapi dia mempertikaikan, kata ni saya masuk rumah dia, saya tak masuk. Ini bukan, kita pun tahu akta undang-undang. Ini bukan pertikai. Tengok orang Malaysia, kita lagu yang kita nyanyikan, negaraku tanah tumpuan daruku. Ya tak? Tapi macam mana lah ni perangai dia orang tua, kita faham. Okey, jom naik atas dulu. Jom naik atas dulu. Kita ada macam ni Datuk. Kita nak buat aktiviti apa? Kenapa kebenaran kita bagi? Sekarang kita pergi ke tingkat 8 dipercayai pejabat pengurusan mereka lah. So kita hormati undang-undang dan kita hormati saudara polis bantuan yang bertugas sini. Dia kata kalau masuk Kenanga Mall kena ada apa dia kelulusan, saya pun tak tahu lah kelulusan, tak apalah kita ikutlah. Kita orang berbudi. Datuk sampai tadi di pintu luar tadi, bila Datuk sampai saya nampak ada 2-3 orang Bangla telefon. Dia bagi info lah. Okey, dia orang bagi info kepada, mungkin dia bagi info lah, cakap semua lari tu macam lah. Boleh Datuk cerita sikit tentang terjah Datuk yang sebelum ini, ke 5 spot tu, adakah membuahkan hasil sebenarnya? Ya, sungguh hasil. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pejabat awam di BKL dan juga kepada Datuk Bandar dan pengurusan besar-besaran yang telah mengarah orang-orang bawahan, khususnya penguat kuasa menjalankan tugas di jalan Brickfield, jalan Ipoh, semua daripada turun lah. Dah buatlah. Apa yang kita mahu ialah undang-undang kecil dimartabatkan. Kita mahu mereka menjalankan tugas mereka seperti mana yang saya katakan, tepuk dada tanya selera. Warga kita bolehkah membuat penjajahan di negara asing? Memang tak boleh. Di negara asing kita buat penjajahan, tak boleh. Tapi satu-satunya negara yang boleh di negara kita. Ini mengancam generasi kita akan datang. Saingan yang paling hebat, itu yang kita mendesak. Kita bukan ambil kuasa, kita bukan ambil pistol ke senapang ke senjata. Kita berjalan untuk mendapatkan pantauan dan bagi kepada agensi kerajaan supaya senang untuk mereka. Komen-komen mengatakan Datuk patut bersama dengan Ustaz Sofian. Ya, kami sedia bergabung dengan siapa-siapa yang mempunyai perasaan patriotik sayangi negara ini. Okey, dulu rakyat bersokong kepada PDRM dan keselamatan untuk membenteras komunis. Maaf, off dulu boleh? Off dulu. Untuk yang atas. Dia tak kisahlah Datuk berapa ke? Sekarang tempat kita orang tak. Sekarang tempat kita orang kita hormat dengan tempat kita orang. Sekarang off dulu. Sekarang dia cakap pergi atas kan. Kita pun tunggu. Off dulu lah. Off dulu lah. Off dulu. You tak sedar lah, you pun anak Malaysia juga. Ya, saya faham. Saya pun follow cik. Generasi kita tergugat. Kita off dulu, kita naik atas. Sini ramai orang tinggal. Kalau kita pergi atas, kita off lah. Datuk. Kita pergi atas, kita off. Masuk tempat tuan, sekarang kita pergi office tuan. Masuk tempat orang kena bagi salam. Tahu. Dah bagi salam. Kami ikut tuan. Masuk orang tengok tahu. Kami ikut tuan sekarang tuan. Betul. Kami tak ingkar. So tuan kita panggil Datuk. Tuan. Penuh. Sebab tuan pun uniform. Datuk ada pangkat. Tuan. Saya pun panggil abang tuan. Betul. So tuan kena address Datuk. Okey. Boleh. Okey. Tapi yang kita atas dulu, masa kata tuan. Memang kita ikut tuan betul. Kita tidak ingkar, kita follow. So tuan pun kena panggil. Kami off dulu nanti kita bincang. Belum. Ini for LG ni.
apa yang terjadi sekarang pada 12.30 kita nak masuk dalam. Lepas tu polis bantuan datang di Kenanga Mall. Dia mengatakan supaya dia minta lah tempat tu cari makan dia. Dia kata jangan masuk lah, banyak buat kamera. Tapi kita bagi tahu dia, kita masuk ni demi generasi kita. Sebab yang monopoli 800 lot di sini. Kenanga Mall mempunyai 800 lot. Satu lot square feet dia lebih kurang 500 square feet. Dimonopoli oleh Bangla, Myanmar, Rohingya, Pakistan. So kita mau PBT, pihak berkuasa tempatan dan immigration mengambil tindakan dengan segeranya. Datang sekali operasi P tak cukup. Kita bukan kata agensi kerajaan daripada immigration dan DPKL tak jalankan tugas. Tak cukup. Itu yang kita katakan. Macam mana mereka boleh menjalankan perniagaan? Di mana kita tahu bahawa Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, MITI, Kementerian Perpaduan Dalam Negeri, KPD, NKK, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA, harus memberi kelulusan surat. Dan kalau pelabur asing, warga asing nak niaga, kita bukan mengalang. Mereka mengenakan ringgit Malaysia 1 juta. Adakah 1 juta ringgit Malaysia mereka kena adakan? Adakah kementerian-kementerian ini telah memberi kelulusan kepada mereka di Kenanga Mall untuk menjalankan niaga? Itulah sedih sangat Alibaba. Akaun di bank mereka adalah atas nama orang Melayu ataupun orang Malaysia menjadi dalang. Mereka buat niaga. Tepuk dada, tanyalah tuan-tuan. Anak tuan-tuan, cucu tuan-tuan adalah anak Malaysia yang kita nyanyi lagu di sekolah. Negaraku, tanah, tumpahnya darahku, daulat tuanku, kita junjung dulu yang maha mulia. Tetapi bagi peluang kepada warga asing yang tanpa izin, tanpa mempunyai permit yang sah, tanpa mempunyai visa yang sah, kalau dia ada permit perdagangan, dia jalankan, kita tak mengalang. Itulah saya katakan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa BT, dia ada surat ke? Tak ada. Dia ada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, KPD, NKK, dia ada surat? Tak ada. Adakah dia mempunyai surat daripada Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA? Semua pun tak ada. Dia pakai SSM orang Malaysia, dia jadi sini, dia buka. Sungguh sedih. Kita akan masuk lagi, kita akan bergerak kepada jalan kudu kita tengok. Okey? Terima kasih. Kita mau rakyat Malaysia sesuara, searti. Kita adalah anak Malaysia yang jati. Hari ini kita mati pun, ini adalah negara kita. Perkuburan kita pun di tanah ini juga. Bukan untuk warga asing yang tanpa izin. Sekian. Terima kasih, Datuk. Okay. Daripada minggu lalu pun kita dah bergerak satu per satu tempat. Bukan saja Datuk bergerak. Banyak NGO-NGO juga daripada Ustaz Sofian dan lagi banyak NGO dari Kelang dan seluruh Malaysia telah bangkit dan bergerak untuk mendedah. Bukan kami menentang kerajaan, kami hanya mendesak, menyaran pihak PDRM, Immigration, BBD, semua bergabung menjalankan tugas mereka. Tengok daripada sana kesimpulan hari ini. Dan kita masuk Kenanga Mall, dia tak pelawakan masuk sebab itu bukan kawasan larangan, itu shopping center. Kita nak berdedahkan berapa banyak 800 lot dia ada. 800 digondol, dikelola oleh warga asing dalam perniagaan. Begitu juga tadi kita tengok restoran-restoran macam mana dalam bandar ibu kota Kuala Lumpur ini, dia boleh menjalankan perniagaan restoran, kedai runcit, minimarket. Ini lama dah. Kalau kita biar macam ini, apakah gunanya ada agensi immigration, agensi PBT, DPKL dan kerajaan tempatan, ada menteri? Apakah tugas mereka? Mereka harus dengan segera ni ambil tindakan. Sebab gaji yang lumayan cukup baik. Kerajaan kita, kaki tangan penjawat awam, kena sedar anak-anak mereka adalah anak-anak warga Malaysia. Masa depan mereka akan hancur sekiranya semua ruang perniagaan digondol, dingelola oleh warga asing. Restoran dia dah buka, ancaman kepada kita. Kedai runcit dia dah buka, minimarket dia dah buka, jual kuih-kuih dia dah buka, jahitan dia dah buka, printing press macam ni, Brunei Selatan, kita tengok, printing semua dingelola oleh mereka. Mereka adalah bos-bos warga asing, Myanmar, India, Bangladesh, Pakistan. Lagi banyak yang kita kena dedah. So kita mau satu untuk ini apa dia katakan konklusi untuk ini ialah menteri harus bertindak. Parlimen bersidang sampai 30 hari bulan. Janganlah cakap yang bukan-bukan lah. Penting kita bukan cakap semua yang kosong itu, tapi kita cakap ahli parlimen bersekongkol menyuarakan dengan segeranya menggesa. Kalau ahli parlimen yang kita pilih itu mereka satu hati untuk memerangi isu warga asing tanpa izin, mereka boleh buat sebab kita ada banyak undang-undang. Akta Immigration 1956, 63, Akta Pasport 19, banyak yang tamat tempoh dia masih ada sini. Mereka boleh bertindak tinggal lebih masa.
Menteri Perdagangan Kerajaan Tempatan Ngah Komeng harus sedar bahawa apa yang berlaku. Dulu masa pembangkang dia banyak bercakap. Sekarang jadi menteri dia mempunyai kuasa penuh. Bertindaklah, benteras warga asing yang menjalankan perniagaan. Mereka datang sini bekerja cukup. Jangan jadi bos-bos. Orang Malaysia pula kerja untuk dia. Baik Datuk, tadi halangan untuk masuk dalam mall tadi. Ini satu bentuk birokrasi yang menyulitkan pada pandangan Datuk. Ya, memang sedih dan pilu. Kita tak boleh masuk. Dia kata bawa kamera-kamera, bawa dengan eskort-eskort tak boleh masuk. Itu bukan kawasan larangan. Sebab kita tahu mereka macam inilah yang menjadi dalang kepada apa yang konspirasi yang berlaku dalam. Kita nak masuk, kita nak dedahkan kepada rakyat umum yang mereka menjalankan jual kain, jual barang-barang di Kenanga Mall. Yang dibuka pada 20 Oktober 2011 tu. Kebanyakan tingkat 3, 4, 5, 6 semua digondol oleh Pakistan dan Bangladesh. Kalau mereka jual kain dengan harga yang murah, mereka bawa daripada sini bandel-bandel besar. Macam mana orang Malaysia nak berniaga? So bila kita nak mendedahkan, yang ada sana, guard-guard dari sana, yang security dekat sana, dia tak bagi kita masuk. Sebab dia tahu kita akan mendedahkan. Sungguh sedih, sungguh sedih. Baik, kelemahan pula Datuk. Kelemahan sekarang ni di pihak PBT. Jadi macam ada ding-dong lah. Saya salah kau, kau salah saya. Ya. Jadi ini sampai ke pihak Perdana Menteri lah. Mohon sekali. Okey. Kalau kepala kita baik, jujur, telus, semua pun baik. Keluarga, macam keluarga. Kalau ketua keluarga seorang bapa, dia baik, berpedoman, berintegriti, anak dia semua akan sukses. Macam itu kan negara kita. Sebelum pilihan raya, bermacam yang berkokok, bersuara untuk kedaulatan, jaga negara ini, jaga harga benda, jaga masyarakat Malaysia. Tapi dia kata masyarakat madani. Ini pula masyarakat madani lah. Madani macam mana? Warga asing yang buat perniagaan. So kita minta daripada Perdana Menteri, Ketua Pembangkang, semua yang ada, penjawat awam. Mereka bila masuk menjawat, dia buat aku janji. So maka tepuklah dada, tanya selera, ini negara kita. Negara kita digondol oleh peniaga-peniaga warga asing. Sekarang pun saya dengan jelas memberitahu, sekiranya mereka mempunyai perdagangan, permit perdagangan, di mana sekali lagi saya katakan, dia nak buat perniagaan, dia kena ada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, MITI, kena dapat surat. Kementerian Perpaduan dan Negeri, KPD, NKK, dia kena ada surat. Dan juga Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA, dia kena dapat semua, kena melabur 1 juta ringgit Malaysia. Takkan ini semua restoran dia ada 1 juta? Dia ada 1 juta, dia duit ambil duit kita lah, dia hantar kepada negara mereka. Patutlah ringgit Malaysia menjunam turun.